Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, adik-adik kita bertemu kembali bersama saya Cikgu Robi Rosten. Jadi sebelum cikgu teruskan pembelajaran kita pada kali ini, cikgu nak minta adik-adik yang belum subscribe, tekan dulu subscribe. Dan yang paling penting adalah adik-adik kena tekan butang loceng supaya setiap kali cikgu upload video yang baru, adik-adik akan terima notification. Jadi adik-adik senang untuk tahu setiap kali cikgu upload video yang baru. Okey, jadi jangan lupa tekan butang loceng. Jadi untuk sesi kali ini kita akan lihat latihan muka surat 9. Okay, berkaitan dengan perbandingan nombor. Okay, yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil. Jadi kita nak tentukan nombor yang mana kurang, yang mana lebih. Ada cara dia yang mudah. Okay, cara yang mudah. Okay, cikgu akan tunjukkan satu persatu. Jadi adik-adik boleh rujuk buku teks muka surat 9. Okay. Jadi kat sini soalan yang pertama, soalan tanya nombor yang mana lebih besar. Okay, dia bagi soalan A. Okay, kita imbas kembali cara baca nombor dulu. Ingat setiap kali kita jumpa soalan, kita imbas kembali tajuk-tajuk yang sebelum ni. Okay, cara kita baca nombor 396,542. 395,642. Okey, untuk perbandingan nombor, kalau adik-adik tengok dah tahu jawapan dia kan, itu tak ada masalah. Okay, itu kalau adik-adik memang dah expert, tengok nombor dah tahu dah yang mana lebih besar. Okay, yang mana lebih besar. Jadi kalau rasa was-was ataupun tak pasti ataupun tak tahu, cara untuk adik-adik bandingkan nombor adalah ada ikut cara yang cikgu tunjuk ni. Okay, adik-adik boleh ikut cara yang cikgu tunjuk ni. Cara yang pertama, okay, cara yang pertama adalah adik-adik bilang digit. Okay, kalau kat sini adik-adik tengok digit dia bilang je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni ada 6. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kalau ada 2, ada 6 digit, ikut yang kedua, step yang kedua. Kalau kat sini contohnya tak ada digit 2 ni kan, maka kat sini 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni ada 5. Mana lagi besar, 5 ke 6? 6 lagi besar. Jadi inilah jawapan dia. Itu tak perlu tak perlu step yang kedua, terus dapat jawapan. Tetapi kalau nombor ni dia ada 6 digit, ada 2 tadi kan, kat sini ada 6, kat sini pun ada 6 juga. Kita ikut step yang kedua, bandingkan daripada digit depan. Okey, banding daripada depan. Okey, maksudnya adik-adik buat perbandingan daripada digit yang depan sekali. Sini 3, digit yang kedua, kalau sama terus digit yang kedua. 9 masih lagi sama. Yang ni 6, yang sini 5. Okey, 6 dengan 5 mana lagi besar? Dia dah tak sama. Kat depan tadi sama. Kalau kat sini 3, sini 4, 4 lebih besar. Dapat jawapannya ni. Okey, tapi 3 sama, 9 sama, 6, 5. Jadi 6 lebih besar, maka kita dapat jawapan dia yang ni lebih besar. Okey, boleh boleh ikut itu step dia. Okey, seterusnya soalan B. 668,095, 668,905. Okey, ikut cara tu, perbandingan tu. Kalau adik-adik dah mahir terus dapat jawapan, tak ada masalah, lagi bagus. Tapi kalau tak mahir, ikut cara ni, bilang digit. Ada 6, ikut step yang kedua, banding daripada depan. 6 sama, masih lagi sama, masih lagi sama. Sini sifar, sini 9. 9 lebih besar daripada sifar, maka jawapannya adalah 668,905. Lebih besar. Okey. Soalan yang kedua, isi petak kosong dengan lebih daripada
atau kurang daripada. Okey, untuk soalan yang nombor 2 ni adik-adik kena hati-hati, kena faham betul-betul. Kita kena baca nombor depan. Okey, contoh je lah contoh nombor ni. Okay, contoh soalan ni lah sebelum adik-adik jawab soalan nombor 2, katakan cikgu letak petak kat sini. Okey. Adik-adik pun buat perbandingan 6 sama 6 sama 8 sama 9. Jadi yang ni lebih kecil. Kan? Jadi baca yang ni, jangan baca yang ni. Tengok nombor ni. Kita buat perbandingan, kita sebut nombor ni. 668,095 lebih besar atau lebih kecil daripada nombor belakang. Kita baca yang depan. Buat perbandingan dengan nombor belakang, kita baca yang depan. Dia ni lebih besar ke lebih kecil? Okey. Kalau ikutkan soalan yang ni, nombor ni lebih kecil. Maknanya tulis kat sini lebih kecil ataupun kurang daripada. Dia nak guna perkataan kurang daripada, tulis kurang daripada nombor ni. Kalau yang ni, nombor depan ni lebih daripada nombor ni. Okey. Jadi kita lihat soalan nombor 2. Soalan yang pertama, 354,923 ataupun 354,923. Cikgu tulis lah takut awak bagi yang tak tengok buku teks, takut nanti kan tak tahu apa. Jadi cikgu tulis kat sini lah. Soalan nombor 2 A, 354,923. Dia nak bandingkan dengan nombor 345,923. Okey. 354,000. Yang ni 345. Ini 354. Kalau kita banding pun 3 sama 5 lebih daripada 4. Jadi guna perkataan lebih daripada. Nombor depan lebih daripada nombor belakang. Okey. Kita baca nombor depan. Buat perbandingan dengan nombor belakang. Okey. Yang B, yang ni tulis lebih daripada lah. Lebih daripada. Okey, untuk soalan B, 690,178. Apa dia? 690,187. Okey, kita buat perbandingan. Digit semua 6. Daripada depan sama. 9 masih lagi sama. Sifar pun sama. 1 masih lagi sama. 7, 8. Jadi nombor ni 7 dengan 8 ni 7 kecil. 7 lebih kecil. Okay, jadi kurang daripada. Okay, kita baca nombor depan, bandingkan dengan nombor belakang. Dia kurang daripada nombor belakang. Boleh Okay, soalan ketiga, soalan C. 100,400. Apa dia? 110,000. Okay, 110,000. Okay, depan sama. Sifar kurang daripada 1. Yang ni kurang Jadi guna kurang daripada. Kurang daripada 110,000. Nombor ni kurang daripada yang ni. Okey, dan yang terakhir soalan D. 405,109. Apa dia? 405,099. Okey, 3 digit ni sama. 1 lebih daripada ni. Jadi guna perkataan lebih daripada. Okey, lebih daripada. Okey, jadi selesai untuk soalan nombor 2. Ni hanya perbandingan yang mana lebih, yang mana kurang. Dan ingat buat perbandingan kena baca yang depan, bandingkan dengan yang belakang. Okey, boleh faham Jadi cikgu padam soalan nombor 2 dulu. Okey, baiklah kita lihat soalan yang seterusnya. Soalan nombor 3. Susun nombor dalam tertib menaik dan tertib menurun. Maknanya ada 2 tertib. Mula-mula susun menaik dulu. Kemudian susun tertib menurun. Okey, untuk soalan nombor 3A. Dia bagi nombor. Cikgu salin dulu lah yang nombor yang dia bagi. 505,316. 501,905. 503,802. Makin naik ke? 504,990.
Okey, kalau adik-adik lihat kat sini, dia bagi 4 nombor, dia suruh kita susun tertib menaik dan juga tertib menurun. Jadi untuk kita susun nombor ni, menaik atau menurun, kita mesti tahu banding nombor. Sebab tu soalan nombor 1, nombor 2 tadi, kita kena tahu banding dulu. Yang mana besar, yang mana kecil. Jadi cara nak banding nombor pun adik-adik dah faham tadi. Kita kena, yang pertama, kira dulu digit. Okay, kalau kita lihat kat sini, ni ada 6, 6, 6, 6. Semua ada 6 digit. Kalau semua ada 6 digit, kita banding daripada digit yang depan. Okay, 5, 5, 5, 5 masih sama. Kita nak susun tertib menaik, mesti nombor yang pertama nombor yang paling kecil, diikuti nombor makin besar, makin besar, makin besar. Okey, boleh Jadi depan sama, digit yang kedua sifar, 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 masih lagi sama. Okey, yang ketiga 5, 1. Okay, 1 lebih kecil daripada 5. Okey, ni kena hati-hati kat sini dah mula berbeza dah. Okay, adik-adik nak bulatkan pun tak apa, takut confuse. Okey, sini 3, yang ni 4. Okey, kalau adik-adik lihat kat sini, digit yang ketiga semuanya berbeza. Jadi kita dah dapat jawapan dia. Yang ni paling kecil sebab 1. Ni nombor yang kedua sebab 3. Yang ketiga, dan yang ni nombor yang paling besar. Jadi untuk tertib menaik, adik-adik tulis yang ni dulu, 501 905 diikuti koma. Okey, cara nak tulis tertib menaik menurun, letak koma. Okey, yang kedua nombor ni 503 802, dan yang ketiga 504 990. Yang terakhir yang paling besar adalah 505316. Untuk tertib menurun, yang ni senang lah. Bila kita dah dapat jawapan tertib menaik, adik-adik hanya undur saja. Mula dengan yang ni kat depan, 505316, diikuti nombor yang sebelum dia, 504 990, nombor yang ketiga dan nombor yang keempat. Okey, maknanya undur saja. Adik hanya undur saja. Okey, cikgu tulis habislah. 503 802 dan akhir sekali 501 905. Okey, itu untuk soalan 3A. Untuk soalan 3B, okay, 3B dia bagi 240121, 240112, 240112, 240122. Okey, kita buat perbandingan sama seperti cara yang sebelum ni. Kita kira digit semuanya 6. Mula daripada depan. Kita guna marker lain, warna lain, warna biru. Depan sama, semuanya sama. Okey, digit yang kedua 4, sama, masih lagi sama. Yang ketiga sifar, sifar, sifar. Okey, masih lagi sama. Semuanya masih lagi sama. Okey, digit yang seterusnya ada perbezaan, ada yang sama. Jadi kita lihat kat sini 1, kat sini 2, 1, 1. Okey, sini 1, 2, 1, 1. Yang ni semestinya paling besar. Maknanya kalau kita nak susun, kita boleh letak sini nombor 4. Dia paling besar. Okey, kita bandingkan yang ni dulu. Okey, disebabkan dia masih lagi sama, 1, 1, 1. Kita lihat digit seterusnya 2, 1, 2. Jadi 1 paling kecil lah. Maknanya yang ni nombor 1. Okey, sini 2. Yang ni pun 2. Dia kecil 1. Okey, seterusnya kita dah dapat lah. Yang ni nombor yang pertama. Semestinya dia nombor yang pertama. Okey, digit yang terakhir, yang ni 2. Jadi 1 lebih kecil daripada 2. Maka yang ni nombor yang kedua, dan yang ni nombor yang ketiga. Okey, itu cara kita banding nombor ikut digit lah. Tapi kalau adik-adik tengok nombor, boleh terus dapat, itu lagi bagus. Okey, okey, boleh tengok je terus dapat jawapan, itu bagus. Tapi kalau perlu buat macam ni, buatlah macam ni, tak ada masalah. Kemudian susunlah tertib menaik. Ni nombor yang pertama, nombor yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Buat macam ni, koma, koma, koma.
Dan tertib menurun, yang ni duduk depan sekali, paling besar, diikuti nombor ni. Seterusnya, yang ni dan akhir sekali nombor ni. Okey, itu jawapan untuk soalan 3B. Okey. Dan untuk soalan yang terakhir, soalan nombor 4, cikgu padam dulu. Kalau adik-adik rasa agak cepat, adik-adik boleh pause. Tengok, pause, kemudian boleh semak jawapan lah. Okey, soalan yang terakhir, soalan nombor 4. Lengkapkan nilai-nilai yang mungkin bagi rangkaian nombor di bawah. Okey, dia bagi soalan A, soalan nombor 4A. 709,415. Kat sini tak ada nombor. Disuruh kita tulis 709,418 dan 709,430. Okey. Jadi kalau kita lihat kat sini, pola dia meningkat kan, daripada 415. Okay, depan sama 709, 709, 709. Daripada 15 jadi 18. Okey, 418. Kemudian naik banyak daripada 418 terus 430. Kalau kat sini kalau adik-adik tolak dapat dalam 12. Beza yang ni saja 12. Okey. Kalau adik-adik tolak dua nombor ni, beza dia 12. Maknanya dia bertambah 12. Okey, daripada situ. Tetapi daripada nombor pertama dengan nombor ketiga ni, daripada sini ke sini saja pun beza dia hanya 3. Jadi terbukti nombor ni bukanlah pola seragam. Okay, pola ni dia ada seragam dengan tak seragam. Kalau seragam ni dia bertambah sama. Contohnya sini tak, daripada 15 dia tambah 1 jadi 16, tambah 1 lagi jadi 17. Tu. Ataupun tambah 5, tambah 5, tambah 5, itu nama dia pola seragam. Kalau yang ni dia panggil pola tak seragam, maknanya nombor dia kita boleh letak apa-apa nombor, yang penting ikut dia punya pola. Kalau kat sini pola dia menaik, maka kat sini mesti nombor dia menaik juga. 709,400. Ambil 16 boleh, 17 boleh. Jadi jawapan dia ada dua lah, 416 ataupun 417 kat sini. Okey, dia menepati syarat pola dia menaik. Nombor ni tak kurang daripada nombor sebelum dan tak lebih daripada nombor selepas. Okey, selesai untuk soalan A. Soalan B, 880,148, 879,021 kotak, dan nombor terakhir 854,997. Okey, kita lihat pola dia dulu. 880,879, pola dia menurun. Okey, kita lihat dulu pola dia adakah dia seragam ataupun tidak. Kat sini 880,879, kalau kita tolak, nak tahu pola dia seragam ke tidak, kita kena tolak nombor yang besar, tolak. Cikgu rasa dia tak seragam. Okey, cubalah tolak. Tolak, kita dapat. Okey, daripada sini turun ke nombor ni, dia turun sebanyak 1,127. 721. Okey. Daripada sini turun ke sini, kalau kita tolak 1,127, kita cubalah. Kita tolakkan 4. Sini pinjam jadi 9. Berapa ni? 8, 7. Okey, kalau kita tolak nombor yang sama, maka kat sini kita akan dapat 878,894. Okey, dan kalau kita masih lagi tolak nombor yang sama, 1,127, adakah kita dapat nombor ni? Kita cuba tolak. 47. 8 tolak 2, 6. Okey. Tengok belakang pun dah tak dapat. Maknanya pola dia tak seragam. Okey. Jadi kalau kita uji, kita kena uji takut pola dia seragam. Kalau pola dia seragam, kita kena ikut pola dia. Tapi kalau macam ni, kita dah uji, kita tolak nombor yang sama, 1,127. Daripada sini kita tolak dua nombor ni, dapat 1,127 kan. Jadi daripada nombor kedua kita tolak 1,127, dapat nombor ni, letak kat sini. Yang kita dapat ni, tolak 1,127, mesti dapat nombor ni kalau dia seragam. Tapi cikgu tolak
dua digit belakang pun dah tak sama, maka dia tak seragam lah. Kalau dia tak seragam, maka adik-adik boleh ambil jawapan yang mana-mana bersesuaian. Jadi jawapan dia ada banyak. Yang penting jawapannya adalah, cara menulis jawapannya adalah mesti nombor dia, pola dia berkurang, maka nombor kat sini mesti kurang daripada nombor ni sebelum dia, dan mesti lebih daripada nombor selepas dia, sebab pola dia berkurang ataupun menurun. Jadi adik-adik boleh ambil apa jawapan. Nak ambil 8 sini 79 kan, ambil kurang sikit, ambil 6 tak apa. 86 belakang ni terpulang pada adik-adik lah. 86 pun dah lebih daripada 85. Nak ambil 1, 2, 3, 4 pun boleh. Macam tu. Jadi terpulanglah nombor ni. Yang penting lebih besar daripada 854,997 dan kurang daripada 879,021. Okey. Jadi selesai untuk semua soalan muka surat 9. Okey. Agak panjang, okay, agak panjang penerangan sebab banyak soalan. Jadi cikgu berhenti kat sini dulu. Jadi jangan lupa pesanan cikgu di awal tadi, jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Okey, jangan lupa tekan loceng untuk adik-adik terima notification. Yang dah subscribe, tekan loceng saja. Sebab kalau adik-adik tak tekan, maknanya adik-adik setiap kali cikgu upload video yang baru, adik-adik tak akan terima notification lah. Kalau cikgu live ke ataupun cikgu upload video yang baru, dia akan sampai noti. Dia akan keluar Cikgu Robi sedang live ataupun video baru daripada Cikgu Robi. Jadi jangan lupa tekan loceng. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.